Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah bersama-sama dalam channel ini. Bagi anda yang belum lagi menekan butang subscribe, mohon kiranya untuk tekan butang subscribe, like dan share. Selamat berbuka puasa kepada semua umat Islam yang akan berbuka puasa. Bagi rakyat Sabah, Sarawak yang rasanya sudah lama buka puasa, selamat menjamu selera. Nampaknya Rafizi Ramli menang besar di mahkamah. Rafizi Ramli menang besar di mahkamah, dan kali ini kemenangan ini pasti akan membongkar lebih banyak rahsia, pasti akan dapat membongkar lebih banyak data maklumat yang sangat perlu berkenaan dengan satu syarikat yang pernah menjadi penyebab kepada debat di antara Anwar Ibrahim dan Najib Razak. Saya fikir debat waktu itu memang debat yang luar biasa, pertama kali diadakan di antara bakal Perdana Menteri dan juga bekas Perdana Menteri. Dan akhirnya mahkamah telah membenarkan permohonan Rafizi Ramli untuk mendapatkan dokumen dokumen gaji dan allowance bekas CEO Sapura Energy. Nah, ini amat-amat penting untuk melihat semula adakah kerajaan perlu bail out Sapura atau tidak. Mahkamah Session di sini pada hari ini dengan ini telah mengesahkan membenarkan permohonan daripada Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli untuk mendapatkan dokumen berhubung gaji dan allowance dibayar kepada bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sapura Energy Berhad, Tan Sri Syahrir Samsudin. Hakim Lailatul Zuraidah Harun atau Harun memerintahkan syarikat itu mengemukakan dokumen yang diminta oleh Rafizi dalam tempoh sebulan dari hari ini. Peguam ahli Parlimen Pandan itu, Navpreet Singh, ketika mengesahkan perkara itu selepas sesi pengurusan pada hari ini, berkata bahawa permohonan itu dibenarkan kerana ia berkaitan dengan kes fitnah yang telah difailkan oleh Syahrir terhadap defendant iaitu Rafizi. Pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada 15 Mei iaitu untuk mengemaskini mahkamah berkenaan dengan pematuhan syarikat terhadap keputusan mahkamah untuk mengemukakan dokumen tersebut, kata Navpreet. Pada 24 November yang lalu, pada tahun lalu, Rafizi telah memfailkan permohonan itu dan meminda pembelaannya yang difailkan pada Julai tahun lalu. Dalam permohonan itu, Rafizi telah memohon kebenaran mahkamah untuk Sapura Energy mendedahkan pakej imbuhan dan allowance Syahrir. Sebelum itu, Syahrir telah memfailkan saman terhadap Rafizi pada Mei tahun lalu. Berikutan kenyataan Rafizi dalam 3 artikel yang telah disiarkan di akaun media sosialnya di antara 31 Mac sehingga 4 April pada tahun yang lalu. Artikel tersebut sebagai reaksi terhadap kewajaran untuk menggunakan dana awam untuk menyelamatkan syarikat itu seperti yang dicadangkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mahu kerajaan untuk menyuntik lebih banyak dana ke dalam Sapura Energy. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita lihat nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Rafizi menang atau Rafizi kalah. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Hamzah Zainuddin sekarang makin menggelupur kepanasan. Pertama sekali saya nak kata sebelum saya kongsi perkara ini, pertama sekali saya percaya dengan kata-kata daripada mentor saya, Tuan Haji Zabah, orang Johor. Dia kata begini, akhirnya kebenaran akan menang. Pertama. Kedua, nak takut apa kalau tak ada salah? Akhirnya
orang benar pasti menang juga. Nomor 3, macam mana orang cari pun kesalahan, kalau memang tak ada salah, tak payah risau, tak payah takut. Nomor 4, kalau memang salah, akhirnya tupai akan jatuh ke tanah juga. Akhirnya tupai akan turun ke tanah cari makan juga. Akhirnya kalau tak kalah di mahkamah, tak kena di mahkamah, tak kena dihukum dunia ini, kena juga dihukum akhirat nanti. Jadi kepada Hamzah Zainuddin, saya fikir Hamzah Zainuddin tak perlu takut kalau tak ada apa-apa kesalahan semasa dia menjadi berkuasa di dalam kerajaan dulu. Kerana terbaru ini ya tuan-tuan dan puan-puan, di Sinar Harian dilaporkan Hamzah Zainuddin berkata mereka tidak akan berhenti kenakan saya. Siapa yang mau kenakan Hamzah Zainuddin ni? Kalau Hamzah Zainuddin nak dikenakan tapi tak ada yang boleh dikenakan, Hamzah Zainuddin tak perlu risau, tak perlu takut. Tetapi kalau memang dia ada teringat dia lakukan sesuatu perkara salah, ada sesuatu yang cuba dirahsiakan, ada sesuatu yang cuba disembunyikan, memang lambat laun akan keluar juga, lambat laun akan ketahuan juga, lambat laun akan kantoi juga. Tuan-tuan dan puan-puan, Ketua Pembangkang Dewan Rakyat iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa kononnya ada pihak yang cuba, ada pihak yang tertentu itu yang cuba untuk kenakan dia yang di dalam kerajaan perpaduan sekarang ini. Dia juga berkata mereka tidak akan berhenti berusaha untuk mengenakan beliau supaya beliau boleh diheret ke mahkamah sebagaimana yang dialami oleh pemimpin Perikatan Nasional lain dan anaknya sendiri. Masalahnya, macam mana tak heret ke dalam mahkamah kalau memang ada masalah? Takkan biarkan saja. Saya ingat dulu ada laporan daripada portal-portal media menyatakan negara Malaysia kekurangan minyak dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya ada udang di sebalik mi. Ada orang sorokkan, ada orang buat laporan, ada orang buat ada orang buat report yang salah, ada orang buat klaim yang salah dan sebagainya. Dan kalau memang bersalah, kena jugalah. Bercakap kepada Sinar Harian, Setiausaha Agung Perikatan Nasional itu berkata, beliau mungkin bukan pemimpin seterusnya dalam Perikatan Nasional sebab selepas pengerusi Perikatan Nasional sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Wan Saiful Wan Jan yang berdepan beberapa pertuduhan di mahkamah setakat ini. Saya nak tanya, kenapa mereka didakwa? Kalau mereka tak didakwa, tak ada kesalahan, tak akan didakwa. Tapi oleh kerana memang ada kes, ada prima facie, ada bukti, setelah disiasat oleh SPRM, disiasat oleh pihak-pihak yang berkenaan dengan fail, dengan data sekalian, akhirnya ya pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Wan Saiful Wan Jan terpaksa untuk diheret ke mahkamah kerana ada salah. Kemudian bagaimanapun Hamzah Zainuddin menyedari kelompok tertentu itu sedang sibuk menggunakan agensi kerajaan untuk menyelongkar sekiranya ada kesalahan beliau sewaktu berkhidmat dalam pentadbiran kerajaan bagi dijadikan sebagai modal membunuh karakter politiknya. Perkara ini saya fikir sama nadanya dengan Najib Razak. Najib dulu pun kalau saya tak silap, betulkan saya kalau saya silap. Kalau saya tak silap, ayat ini pun pernah dipakai oleh Najib Razak ketika Perikatan Nasional ketika kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara dengan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Kemudian selepas itu dia masuk mahkamah, sampai dia masuk penjara. Saya fikir inilah dia punya ayat yang sama. Jadi saya fikir tidak ada salah di sini. Bagaimana nak buktikan perkara itu kalau tak melalui agensi kerajaan? Of course lah, takkan nak upah penyiasat persendirian pula. Takkan nak upah penyiasat persendirian. Tak boleh lah. Of course, setiap kerajaan, siapa saja pun yang memerintah negara Malaysia memang kena pakai saluran yang betul, iaitu dengan agensi kerajaan yang sepatutnya seperti SPRM. Tetapi janganlah sampai menggunakan sewenang-wenangnya kuasa yang ada untuk mengheret mereka ke mahkamah. Tetapi pada masa yang sama, walau bagaimana sekalipun, agensi ini ada amanah.
agensi ini ada tanggung jawab. Agensi ini ada amanah yang telah diberikan kepada mereka untuk berkuasa, untuk mengurus dengan baik. Jadi tak kiralah siapapun, tak kiralah ketua pembangkang kah, bukan ketua pembangkang kah, orang biasa kah, setiausaha sulit kah, itu semua kena heret ke mahkamah. Jadi Hamzah Zainuddin tak perlu risau. Kalau Hamzah Zainuddin memang tak ada salah, tak perlu risau. Tak perlu risau ya. Dan satu lagi, kalau nak kata ini adalah pendakwaan terpilih, saya fikir tidak. Sekarang kita semakin nampak bahawa SPRM tidak membuat secara terpilih, tetapi mereka membuat dengan tanggung jawab dan amanah yang betul. Kerana baru-baru ini pun kita dengar pemimpin orang-orang yang penting di dalam politik, setiausaha dan orang-orang di dalam parti yang sekarang ini memerintah pun kena heret di mahkamah juga kalau ada salah laku, kalau ada penyelewengan. Jadi tidak ada istilah yang digunakan sebagai pendakwaan terpilih, kerana saya nampak Anwar Ibrahim tak memilih. Siapa saja yang bersalah pasti akan kena. Okey, jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, ya memang betul lah Hamzah Zainuddin kata tu. Dia kata beliau mungkin bukan pemimpin seterusnya dalam PN selepas pengurusi beliau mungkin bukan pemimpin seterusnya dalam PN selepas pengurusi Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Datuk Wan Saiful Wan Jan yang berdepan beberapa pertuduhan di mahkamah setakat ini. Jadi mungkinkah akan ada ramai lagi pemimpin daripada Perikatan Nasional juga yang pun sedang takut sekarang ini bahawa mereka akan diselongkar. Dan saya ingat dulu Hamzah Zainuddin berkata dia ada file. Mana file tu? Keluarkanlah. Sampai orang troll kepada dia tersilap keluarkan file yang terkeluar itu anaknya sendiri pula. Aduh, kesian. Okey, so Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.